Saudara, hari ini kita nampak Raja Petra sudah semakin dahsyat, saudara, sanggup melacurkan dirinya menjadi blogger pemfitnah Perikatan Nasional yang paling kuat menipu. Yang saya pelik ni, saudara, hari ni dia mengatakan dia dah menang 10-0 dengan mengatakan apa yang saya cakap dulu dia tipu. Hakikatnya dia kata semua yang dia cakap betul. Dan hari ni dia ulas satu persatu, dia mereka cerita, dia mereka perkataan-perkataan yang saya tak pernah cakap. Dan kebodohan Raja Petra ni, tuan-tuan, melampau sangat. Sebagai seorang yang sepatutnya ada otak sikit, kita pun tak tahu tiba-tiba macam mana dia begitu bebal sangat, saudara. Dia tak sedar bahawa apa yang dia kata terhadap saya ni, orang yang mengikuti saya selama hari ni, mereka boleh semak balik apa yang saya cakap. Kerana apa yang saya cakap, tuan-tuan, ada dalam Facebook, ada dalam YouTube, ada dalam TikTok. Dan orang boleh tengok sama ada apa yang dituduh oleh Raja Petra saya kata tu betul ataupun tidak. Semua ada bukti. Kalaupun betul lah saya punya Facebook pernah kena delete 3 kali, tuan-tuan. Saya punya YouTube pun pernah kena delete 1 kali. Saya punya Instagram pun ini dah masuk Instagram yang ketiga. Tetapi, tuan-tuan, ramai orang lain yang download saya punya ucapan kerana saya menghalalkan mereka untuk cetak semula, untuk re-upload ke dalam media sosial mereka supaya mereka boleh memperjelaskan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya kesianlah tengok kalau ia pun mendapat ganjaran yang lumayan daripada Perikatan Nasional, tapi janganlah sampai melacurkan diri, mengeluarkan cerita-cerita yang orang boleh nampak terang-terang bahawa kamu ni memang penipu, pembongak. Jadi malam ni Saudara Hafiz akan keluarkan satu persatu kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra ni, dan kita akan jawab. Dan untuk tuan-tuan yang berada di rumah, malam ni kita ke udara di Luqman Nur Adam Official Facebook channel. Kita ke udara juga di TikTok channel Dato' Luqman Adam. Begitu juga di YouTube channel Luqman Adam dan di Malaysian Post pada malam ni bersama dengan kita untuk bertanyakan soalan-soalan berhubung dengan isu-isu semasa. Okey, silakan Saudara Hafiz. Okey, Dok. Ya. First kali nak tanya tu dia ada cakap Raja Petra kata Datuk menipu buat aku janji BN tu, Dok. Boleh jelaskan tak? Okey, ini saya nak beritahu tuan-tuan. Bila keluar aku janji palsu, bila keluar aku janji palsu yang mengatakan bahawa macam-macam lah dituduh di dalam aku janji tu, yang menggunakan letterhead UMNO. Memang saya kata aku janji tu palsu, tak benar. Sebab itu bukan aku janji yang sebenarnya. Ini kena faham. Aku janji yang sebenar ni, tuan-tuan, yang saya upload dalam saya punya Facebook page, yang nama tu, yang tular tu sebab nama kebetulan Datuk Seri Ismail Sabri punya aku janji yang dia sign, yang itu yang original. Yang itu yang original, tuan-tuan. Tidak ada logo UMNO sebab dia orang ni semua bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi macam mana pula pakai logo UMNO? Macam mana pula Wee Ka Siong, macam mana pula Wee Jack Singh, macam mana pula Vigneswaran, Saravanan, semua tiba-tiba menandatangani aku janji menggunakan letterhead UMNO. Kan penipu tu, tuan-tuan. Ini pertama. Yang kedua, tentang gambar yang dia tularkan. Dia tularkan satu gambar, tuan-tuan. Mana pula gambar ni? Okey. Dia tularkan gambar ni, saudara.
Dia cakap dalam sini, dia kata kenapa pula ni? Okay, all the BN candidates for GE15 have to sign SDs giving Zahid Hamidi the mandate and sole discretion to form the government. Okay, ini gambar yang dia tularkan. Jadi jawapan saya, tuan-tuan, saya tidak menafikan. Ini fitnah Raja Petra ni. Ini jawapan saya, saudara. Boleh, tuan-tuan boleh tengok. Ini jawapan saya. Okay, dan saya keluarkan aku janji PAS. Apa yang saya tulis? Raja Petra ni lupa dia ahli PAS ke? Dia pertikai bila BN minta calon MP kita berbaiah setia kepada parti selepas berlakunya pengkhianatan PRU 14. Apapun, UMNO tak sampailah berbaiah sampai jatuh talak 3 jika engkar macam PAS buat. Dan saya keluarkanlah contoh aku janji PAS ni, tuan-tuan. Ini di mana dalam aku janji PAS ini, PAS mengatakan, saudara, ahli-ahli wakil rakyat dia kalau lompat parti, tinggalkan PAS, masuk parti lain, keluar daripada PAS, mereka ini secara automatik jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Bukan seorang isteri. Sebab dia hari memang ramai isteri. Jadi dia ada perkataan isteri dan isteri-isteri. Tuan-tuan. Jadi saya tak pernah pun kata bahawa aku janji itu tak wujud seperti mana yang Raja Petra fitnah saya ni, tuan-tuan. Tak pernah, tak betul, tuan-tuan. Pertama, saya kata SD palsu yang logo UMNO tu adalah palsu. Itu saya kata. SD yang original, saya dah keluarkan contohnya yang ditandatangani oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan-tuan boleh baca dalam saya punya Facebook. Dan yang kedua, saya tak pun kata gambar yang tadi tu, seorang daripada calon Barisan Nasional menandatangani watika depan Datuk Zahid ni. Saya tak kata benda ni tak berlaku. Tidak. Saya cakap, Raja Petra lupa ke dia ni PAS lagi teruk. Kita setakat minta dia orang ni aku janji tak lompat parti. Tetapi tuan-tuan, PAS kalau lompat parti, tuan-tuan, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Itu yang saya cakap. Jadi tuan-tuan, nampak tak penipunya Raja Petra ni? Okey, soalan lagi. Dia kata fikir katalah dia dakwa, dia kata Datuk cakap Datuk Seri Najib akan bebas seminggu selepas PRU. Bila masa pula saya cakap Datuk Seri Najib akan bebas minggu selepas pilihan raya? Ini lagi satu penipuan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan yang mengikuti Raja Pembongak ni, Raja Pembohong ni, tuan-tuan minta dia keluarkan bukti. Bila saya cakap seminggu selepas pilihan raya, Datuk Najib akan dibebaskan. Saudara, kalau saya cakap macam tu, nampak bahawa BN ni akan salah guna kuasa. Tidak. Yang saya cakap, kalau kita memerintah, kalau lepas pilihan raya kita berjaya membentuk kerajaan dan kita memerintah, kita akan pastikan bahawa kita akan betulkan institusi-institusi asas negara. Contohnya, Jabatan Kehakiman kita betulkan. Kalau dulu lantikan daripada orang politik, lantikan Tun Dr. Mahathir. Cadangan daripada Tommy Thomas. Lepas ni kita pastikan bahawa Ketua Hakim Negara orang yang betul-betul layak, bukan ada political inclination. Begitu juga dengan Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara, ketua ni ketua pengarah, ketua Pesuruhjaya SPRM, ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPR, ketua Governor Bank Negara. Saya cakap selepas ini kita akan ada Parliament Select Committee kalau BN menang ni, tuan-tuan. Parliament Select Committee, dalam tu ada PAS, ada UMNO, ada DAP, ada PKR. Mereka ni lah yang akan melantik, akan mencadangkan nama ketua-ketua agensi ni. Jadi saya kata selepas ini tidak ada lagi
orang yang akan melindungi Hakim Nazlan. Hakim yang terang-terang SPRM mencadangkan supaya dia didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan. Yang saya cakap, kalaulah dari awal lagi SPRM dah siasat kes Nazlan ni, ini yang saya cakap tuan-tuan. Kalau SPRM dah siasat kes Nazlan ini dan dia bawa pergi Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara dakwa Nazlan, Najib tak akan ke penjara tuan-tuan. Kerana bila Nazlan didakwa, kes Datuk Seri Najib ini, dia akan dua perkara boleh berlaku. Pertama, dibuang terus. Ianya pengadilan di hadapan Hakim Nazlan akan dikira sebagai null and void. Tidak sah. Sama ada kes tu dibuang terus atau akan berlakunya retrial ataupun pembicaraan semula di hadapan seorang hakim yang adil dan saksama dan tidak mempunyai kepentingan peribadi. Kalau siapa yang follow saya, tak payah pun buka balik dengar apa saya cakap. Mereka tahu inilah yang saya hujahkan setiap hari. Memang apa yang Raja Petra kata, saya kata lepas menang pilihan raya seminggu Datuk Najib bebas. Ini bullshit tuan-tuan. I never said that. Saya tak pernah kata. Yang saya cakap selepas ini, kita nak tengok keadilan. Kalau Datuk Najib yang menjadi kambing hitam didakwa, kita nak kalau boleh selepas ini orang yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib membuat feasibility studies untuk buat due diligence sama ada SRC International wajar ke tak wajar diberikan pinjaman daripada KUAP ataupun tidak, iaitu Nur Muhammad Yaakob, orang kanan Tun Dr. Mahathir dulu, menteri zaman Tun Dr. Mahathir dulu. Kalau dia ni yang menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, yang kita tahu cadangan dia akhirnya menyebabkan kabinet meluluskan, maknanya dia tidak berlaku adil. Dia telah disogok untuk membuat cadangan kepada kabinet supaya pinjaman diberikan kepada SRC International. Kenapa Datuk Najib kena dakwa, Nur Muhammad Yaakob tak kena dakwa? Sama juga, saya berulang kali saya cakap, semua kes 1MDB ni takkan berlaku kalau bila mana Datuk Seri Najib meminta ZT untuk siasat. Betul ke ini kerabat Diraja Saudi ni nak bagi sumbangan kepada kita, kepada Datuk Najib? Betul ke Kementerian Kewangan Saudi ni nak bagi sumbangan kepada Datuk Najib? Diberinya surat ini kepada ZT untuk dia siasat sama ada dana ni datang daripada sumber yang halal ataupun haram, datang daripada aktiviti keganasan ke, jenayah ke, rasuah ke, salah guna kuasa, ada ke tak ada. Dan bila ZT mengeluarkan surat kebenaran untuk duit ini dibawa masuk, mengesahkan bahawa tidak ada sebarang pelanggaran yang boleh menyebabkan Datuk Seri Najib didakwa di bawah AMLAH, tidak ada sebarang kaitan dengan Anti-Money Laundering Act, maka bila keluar surat ini, barulah duit ini dibawa masuk. Dan dia sendiri mencadangkan supaya ianya dimasukkan bukan dalam akaun UMNO tetapi dimasukkan dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan dia sendiri, ZT sendiri mencadangkan supaya ianya diracik-racik, jangan masuk sekali selepuk, biar pecah-pecah. Dan masa pulang pun sama juga, disuruh pecah-pecahkan. Rupanya setiap satu tu satu pertuduhan. Ini yang saya katakan tuan-tuan. Bagaimana ZT nak bagi cadangan yang adil, yang benar, sedangkan suami dan anaknya di dalam akaunnya menerima duit sebanyak 715 juta daripada Jolo di Singapura tuan-tuan. Jadi kalau nak dakwa sama ZT Akhtar Aziz, baru adil. Ini yang saya cakap. Lepas tu saya ulang banyak kali, the main culprit Jolo yang menerima 1.2 bilion ringgit. Orang ni patut dihadapkan ke muka pengadilan, tapi tak ada. Saya tak pernah pun kata lepas pilihan raya seminggu Najib akan keluar. Tak ada tuan-tuan. Okey, ini fitnah Raja Petra. Kalau ada, tolong buktikan. Jangan dok sembang saja. Cuba bayangkanlah
Orang yang dah tua dah nak mampus ni, bila-bila masa jalan pun tak berapa gerak ni tuan-tuan. Bila bercakap, bila mengulas, menulis, hanya fikir tentang duit yang boleh dia terima daripada Perikatan Nasional, langsung tak fikir benda ni betul ke tak betul, tak kira halal haram duit ni, sanggup melacurkan diri dia. Macam ni cara, saudara, apa jenis manusia ni? Kita ni biarlah ada integriti sikit, biarlah ada dignity tau. Bukan main sedap je tabur fitnah. Sebab yang kamu cakap, kata saya cakap ni, orang boleh tengok. Orang boleh tengok dalam live saya, orang boleh tengok dalam posting-posting yang turut dipost oleh orang lain, bahawa saya tak pernah cakap pun. Tetapi kenapa tergamak mereka fitnah-fitnah yang tak pernah kita sebut ni? Tak rasa malu ke pada anak dia ni, Sarah ni, masih berada di Malaysia? Engkau boleh lari, kau pelarian, kau boleh lari pergi ke Manchester, kau boleh fitnah ke bawah dunia tuanku, raja-raja Melayu sesuka hati kau. Tetapi cuba bayangkan macam mana anak kau Sarah tu nak hadap rakyat Malaysia yang lain. Orang tengok muka Sarah tu, orang tengok muka kau, Petra. Malu sikit pada anak ni, timbang rasa sikit. Besok lusa kau jalan, tapi anak kau ni muda lagi, dia yang kena hadap perangai bapak macam ni. Sanggup mereka fitnah-fitnah semata-mata kerana duit. Sampai bila nak jadi hamba duit ni? Berapa banyak duit, Petra? Tak cukup ke hidup mewah dekat Manchester tu? Tak cukup ke Jaguar 4-wheel drive yang kau ada tu? Kau nak pakai apa pula? Ferrari? Memang betul lah dia orang duit banyak, dia boleh bela. Tapi berpada-padalah, jangan jadi hamba duit. Besok lusa kau mati, 1 sen, 1 kupang pun kau tak boleh bawa balik masuk kubur tau. Kena ingat ni. Okey. Lepas tu dia cakap Lokman Adam kata buat PRU sebelum hujung tahun yang akan menang 2/3. Okey tuan-tuan, ini satu lagi fitnah. Bila masa saya cakap kena buat pilihan raya sebelum hujung tahun 2022 ni, tak pernah. Saya tak pernah cakap macam tu tuan-tuan. Sebab saya daripada bulan 3 selepas pilihan raya negeri Johor, saya dah cakap kena buat pilihan raya. Dan saya minta kawan-kawan yang ada bukti, kawan-kawan yang tengok, saya rasa kawan-kawan masih ingat. Siapa yang follow saya, mesti mereka masih ingat. Saya cakap the best time to do the election is after March. Daripada March sampai Jun, saya bagi time frame, exact time frame. Saya cakap daripada Mac sampai Jun, kalau buat pilihan raya pada masa ini, insya-Allah BN akan menang besar. Ini saya cakap. Saya tak pernah cakap hujung tahun tuan-tuan. Kerja bodoh kalau buat pilihan raya hujung tahun ni. Dah tentu time banjir. Berapa kali saya ulang, jangan buat pilihan raya bila dah masuk zon banjir. Rakyat Malaysia tak lupa. Yang dengar saya punya live ni berjuta tuan-tuan. Berjuta, bukan puluh-puluh ribu Raja Petra. Kau nak tipu macam mana? Yang dengar ni berjuta. Dan kita selalu mengulangi benda-benda penting ni berulang kali. Ini antara benda yang saya ulang banyak kali. Time frame pertama saya bagi antara bulan 3 sampai bulan 6. Selepas mereka kalah teruk di Melaka, mereka kalah teruk di Johor, kita ada feel good factor. That is the best time to dissolve the parliament. This is what I said. Ini apa yang saya cakap. Dan lagi baik, seminggu selepas pilihan raya, Datuk Seri Ismail Sabri umumkan dibenarkan keluar duit KWSP. 40 bilion diinjek. Dia umpama stimulus package. This is exactly what I said. Saya cakap 3-4 bulan selepas pengumuman Datuk Seri Ismail Sabri, orang ada kekuatan, kemampuan, kuasa membeli lebih. Ekonomi menjadi baik seketika. 3-4 bulan akan bertahan. Ini masanya. Itu saya cakap.
Dan percayalah tuan-tuan, kalau ketika itu kita buat pilihan raya, kita menang. Kita menang. Tapi nak buat macam mana? Yang menyokong kerajaan ketika itu, macam pengkhianat macam Raja Petra ni. Kemudian time frame kedua saya cakap, antara bulan Julai sampai September. Kalau buat masa ni 50-50. Orang masih ingat lagi apa saya cakap ni. 50-50. Antara Julai sampai September. Tapi masih ada peluang kita nak menang. Sebelum masuk Oktober. Dan saya berulang kali cakap, dan saya pernah cakap dah terlambat buat pilihan raya ni. Bila dah masuk Oktober, orang dah sibuk prepare untuk banjir, kau baru nak buat pilihan raya. Saya cakap. Dan I never said kena buat pilihan raya sebelum hujung tahun. This is stupid. Tuan-tuan, saya tak pernah cakap kerana tindakan buat pilihan raya selepas bulan Oktober, kita terdedah untuk kalah. Ini apa yang saya cakap. Buka balik video-video saya yang lama, tuan-tuan. Kenapa dia Petra ni langsung tak ada etika ni? Sanggup buat cerita dongeng bodoh macam ni. Saudara, ini tak betul. Tak betul. Minta maaf lah. Malam ni saya kena balun pelacur murahan ni, tuan-tuan. Bagi saya orang tua ni dah melampau. Tak sedar yang dia ni dah tua. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh panggil, patut hari ni dia pergi ketika semayang tu. Bertaubat, dah terlalu banyak fitnah yang dia sebarkan. Institusi diraja pun dia serang satu macam je hari ni. Tuan-tuan, orang yang berani ambil risiko serang institusi diraja ni, saudara, maknanya bayaran tu terlalu lumayan sampai dia gelap mata dengan bayaran. Minta maaf cakap lah Petra, I got to tell the truth. Minta maaf. Itu sebab dia tak pernah konsisten dalam perjuangan dia. Sekejap jadi ketua pengarang majalah Keadilan, sekejap kerja dengan UMNO, sekejap kerja dengan apa ni Perikatan Nasional, sekejap dengan PAS, kejap dia menyokong Datuk Seri Najib. Tak ada konsistensi. Dia bergantung siapa bayar dia. Sampai bila nak hidup macam ni? Okey, ada lagi dia cakap. Ya. Satu lagi dia kata, cara nak tukar Perdana Menteri Ismail, dia kata Datuk cakap lah, cara nak tukar Perdana Menteri Ismail ni dengan buat PRU segera. Cara nak tukar, nak tukar Ismail Sabri ni sebagai Perdana Menteri dengan buat PRU segera. Saya cakap terus terang, sejujurnya, saya memang nak Datuk Seri Ismail Sabri ditukar. Kerana bagi saya, minta maaf cakap lah, saya tak nak sentuh. Bagi saya, orang yang terbaik untuk menjadi Perdana Menteri sudah pastilah Presiden Parti. Tapi malangnya, Presiden Parti bila bekerjasama dengan Bersatu dan PAS, Presiden Parti dinafikan hak dia sebagai ketua parti. Ini kena faham. Tetapi kita akut bila parti mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri ialah poster boy. Apa pilihan kita ada? Walaupun kita tak suka tak suka, kita kena terima. Tapi sejujurnya, saya merasakan, kalau saya diberi pilihan, mestilah saya nak Presiden Parti saya jadi Perdana Menteri. Kenapa naik Presiden? Memang saya cakap, kalau diadakan pilihan raya, kalaupun Datuk Zahid tak nak jadi Perdana Menteri, kalau kita menang, Tok Mat Hassan masih ada. Itu hari Tok Mat Hassan tidak ada kerusi parlimen. Dia duduk di Dewan Undangan Negeri. Itu sebab dia tidak boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau selepas pilihan raya umum ke-15, kalau kita menang, sudah pastilah kalau tak Datuk Zahid, mestilah Datuk Seri Mat Hassan. Kalau dua-dua pun tak nak, barulah naik Presiden balik. Apa saya cakap tak betul ke? Itu hak saya lah. Siapa saya nak, saya prefer untuk jadi.
Perdana Menteri. Lain apa dia cakap? Okay.